Imam Syafi'i itu imam mazhab, Imam Malik imam mazhab, Imam Hanafi imam mazhab. Depa punya ilmu hadis tu ratus-ratus ribu. Jadi adalah satu pemikiran yang dangkal dan cetek dan jahil apabila kita mempelajari satu dua hadis dan kita menghukum ulama-ulama yang terdahulu. Termasuk tanda-tanda kiamat ialah generasi akhir zaman mencela generasi yang pertama. Jadi ada dua golongan yang muncul di dalam masyarakat kita yang merosakkan pemikiran masyarakat kita. Yang pertama sekali, fahaman Syiah. Mereka mencela generasi pertama, iaitu para sahabat Nabi. Mereka kata para sahabat Nabi ni kafir, munafik dan sebagainya. Golongan kedua ni, golongan yang orang duk kata Wahabi tu. Mereka ini ialah golongan yang nak kembali kepada Quran dan hadis sehingga mencela ulama-ulama terdahulu. Kononnya ulama terdahulu tak baca hadis dan sebagainya. Jadi mereka mencela ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i tak reti, Imam Ghazali tak reti, imam tu tak reti, mereka saja yang reti. Alhamdulillah, pertama sekali macam biasa, betulkan niat, lintaskan dalam hati, duduk dalam majlis, niat semata-mata untuk dapat redha Allah. Kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah Ta'ala redha dan akan jadi sebab kita masuk dalam syurga. Mungkin kita makan nasi di waktu pagi, kita niat untuk dapat redha Allah, mungkin yang tu yang jadi sebab kita masuk syurga. Sebab kita hidup di dunia ni nak dapat redha Allah sahaja. Kalau dengan makan nasi dapat redha Allah, makan nasi. Kalau minum air dapat redha Allah, minum air lah kita. Kalau bersenam dapat redha Allah, bersenamlah kita. Jadi fokus kita ialah redha Allah Ta'ala. Maka segala setiap sesuatu yang baik, maka kita mulakan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jika kita tidak berniat, kita tidak dapat apa-apa pahala daripadanya, walaupun benda tu baik. Kita pergi jogging tiap-tiap pagi, baik benda tu, tapi tak dapat pahala sebab tak niat. Cuba kita niat untuk dapat redha Allah Ta'ala, niat untuk sihatkan badan supaya dapat terus beribadah kepada Allah. Kita makan benda baik, tapi kalau kita tak niat kerana Allah Ta'ala, tak dapat apa-apa pahala. Makan saja serupa macam orang kafir makan sama macam kita, tidur sama macam kita. Tapi kita makan kerana Allah, tidur kerana Allah. Makan, ulama kata dalam kitab Bustanul Arifin beritahu, Imam An-Nawawi menulis bahawa bila kita makan, niat dia apa? Niat untuk kuatkan badan supaya dapat terus berkhidmat kepada agama, supaya dapat terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Makan pun kena niat, tidur pun kena niat. Tidur niat untuk dapat redha Allah Ta'ala supaya dapat sihat, dapat kuatkan tubuh badan kita. Esok kita boleh bangun subuh, boleh bangun tahajud, boleh pergi cari nafkah yang halal. Tidur kita jadi ibadah, makan kita jadi ibadah, apatah lagi menuntut ilmu sunnah Nabi SAW, lagilah dapat pahala. Tapi kalau tak niat, satu habuk pun tak dapat, rugi ya tuan-tuan. 30 tahun, 40 tahun makan, minum, tidur, majlis ilmu, tapi tak ada niat, tak lintas apa-apa pun dalam hati. Ulama kata ia tidak menjadi ibadat tetapi menjadi adat. Dia menjadi adat. Apabila menjadi adat, tidak dikira di sisi Allah Ta'ala, tidak dikira. Sebab dalam hadis berkata, innama, sesungguhnya, hanya sahanya, itu sahaja, a'mal bin niat. Setiap amalan itu bergantung pada niat. Allah Ta'ala akan bagi pahala bergantung pada niat dia. Nabi guna lafaz innama. Innama tu dalam bahasa Arab disebut sebagai lafaz taukid. Lafaz taukid itu kata penguat. Orang putih sebut emphasize. Emphasize word. Emphasize word. Dia adalah satu kata penguat. Nak abang kata hanya sahanya orang yang berniat sahaja dapat pahala. Tak berniat tak dapat pahala. Atas sebab itu, para ulama mewajibkan dan merukunkan niat untuk amalan-amalan fardu. Contohnya puasa Ramadan. Wajib kita niat malam tu. Mabit. Malam tu disebut niat waktu mabit, waktu malam. Tabyit an-niyat, memabitkan niat. Nak masuk bulan puasa dah ni. Sehingga kan orang yang tak makan apa-apa, tak buat perkara yang membatalkan puasa, tapi dia terlupa nak niat semayang, apa dia punya puasa dia tak sah, puasa Ramadan dia tak sah.
Nah, sebab berniat termasuk rukun. Kalau tak niat tak dapat. Dan begitu juga dalam solat. Kita semayang 5 waktu, 5 waktulah niat wajib, dia termasuk rukun. Kalau kita masuk tu yang kat takbir Allahu Akbar, tak ada niat, tak ada apa, sia-sia. Baca Al-Quran lah sampai 1 juzuk ke, 3 juzuk, 4 juzuk ke, sia-sia, tak dapat apa-apa pahala di sisi Allah Ta'ala kerana tidak berniat. Niat itu termasuk rukun. Kalau kita mengaji fiqh, kita mengaji bab fiqh, kita mengaji bab niat, niat itu termasuk dalam rukun qalbi. Rukun semayang kan pecah 3. Rukun qalbi, fi'li dengan qawli. Jadi rukun qalbi itu pula dipecah 3 pula. Dia ada qasad, ta'arud, ta'yin. 3 tu kena ada. Kalau 2 saja, niat kita tak sah. Qasad tu ialah kesengajaan, bukan dipaksa. Maka ulama Melayu menafsirkan, menterjemahkan qasad itu sebagai makna sahaja. Tu yang kita duk baca dalam buku-buku ibadah kan, sahaja aku puasa, sahaja aku solat, sahaja aku bertawaf, sahaja aku berwuduk. Sahaja tu apa? Itu adalah qasad. Qasad di situ maknanya keinginan sendiri, bukan dipaksa oleh sesiapa. Lawan kepada sahaja ialah dipaksa. Lawan kepada qasad ialah karahah. Karahah ni kena paksa. Aku solat kerana dipaksa, kerana Allah Ta'ala, tak kena. Dipaksa aku untuk solat kerana Allah Ta'ala, tak kena. Dipaksa itu perlu ditukar kepada sahaja. Memang sengaja. Sahaja itu maksud dia sengaja. Dengan qasad diri sendiri, iradah diri sendiri, ingin melakukan perkara tersebut. Bukan makna kata kita melakukan ibadah tersebut dalam keadaan sedar. Bukan kita mengigau kat tangan Allahu Akbar. Tak semayang. Sebab tidak ada qasad, tidak ada sengaja tu. Pasal itulah kita menggunakan sengaja. Nawaitu pun sama juga. Nawaitu maksudnya aku berniat, sahaja aku melakukan sesuatu, bukan dipaksa. Itu qasad. Ta'arud apa ta'arud? Ta'arud tu ialah kefarduan, sama ada dia sunat ataupun fardu. Jadi kalau kita angkat takbir Allah, masa tu kita niat sahaja aku sembahyang maghrib, ikut imam Allah Ta'ala, tak sah. Sebab apa? Tidak ada perkataan fardu. Fardu itu termasuk rukun di dalam rukun qalbi. Rukun sembahyang macam 3. Faham kan? Jadi pengajian fiqh lah pula. Tak jadi tauhid. Sajalah kita cerita sikit buat niat. Rukun sembahyang ada 3. Qalbi, niat, apa ni, hati, fi'li, perbuatan, dan qawli, perkataan. Rukun qalbi pula pecah 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tadi tu yang sengaja tu, sengaja. Aku saja-saja nak solat, bukan siapa-siapa paksa. Bukan dalam keadaan mengigau, bukan dalam keadaan halusinasi, bukan dalam keadaan sesuatu mengawal badanku, tidak. Tapi aku sedar dan aku sengaja ingin solat. Solat apa? Fardu maghrib. Fardu kena sebut. Fardu tu ta'arud. Membezakan antara sunat dan fardu itu wajib di dalam niat. Sebab tu bila kita niat puasa Ramadan pun, sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, tak boleh, tak sah. Dia kena sebut fardu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang lengkap ulama susun. Ada qasad, ta'arud, ta'yin, qasad lengkap. Jadi tak mau pening kepala benda ni, baca lafaz yang lengkap. Tak mau pening kepala bab niat solat, lafazkan yang lengkap. Usalli fardu apa? Maghribi 3 rakaatin imam makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam Allah Ta'ala. Yang ketiga tadi ta'yin. Ta'yin maksud dia mendetailkan, memerincikan apakah ibadah yang kita lakukan itu. Dalam solat ia merujuk kepada waktu solat.
Jadi bila sahaja aku, tu fardu, itu rukun, sahaja aku solat fardu, tu ta'arud. Yang ta'yin apa? Maghrib ke, subuh ke, isyak ke, tu waktu solat tu. Jadi rukun ketika kita niat 3 tu saja. Sahaja aku solat 1, fardu 2, maghrib 3, tu saja. Kalau tuan-tuan ni macam dah lambat imam dah rukuk kan, imam dah rukuk, kita terus masuk kita terus niat Allah Akbar, sahaja aku solat fardu maghrib, boleh terus rukuk. Tapi kalau tuan-tuan berjemaah, wajib sertakan niat mengikut imam. Kalau tak, dia tak dapat pahala jemaah. Dia dikira sebagai solat infiradi, solat seorang-seorang. Jadi bila nak berjemaah, dia tambah qasad niat yang keempat, niat tajmi' lah, niat untuk bersama imam. Jadi dia ada qasad, ta'arud, ta'yin, tajmi' ataupun ingin berjamaah bersama imam. Sahaja aku tu qasad, sahaja aku solat, tu qasad. Fardu tu ta'arud, maghrib tu ta'yin, dan yang keempat ikut imam. 4 tu. Ada 4 tu cukup. Kan? Tak sebut 3 rakaat, tak apa, sah. Tunai tak sebut, tak apa, sah. Lillahi ta'ala tak sebut, tak apa, tetap sah. Sebab rukun kepada niat tu adalah 3 tu saja. Kalau solat seorang-seorang. Kalau solat berjemaah, campur satu lagi. Contoh. Sama juga macam kita nak puasa, kena ada sebut fardu apa? Ramadan. Jadi sahaja aku puasa 1. Fardu 2. Dan Ramadan. 3 tu kena ada. Sahaja aku puasa fardu Ramadan. Itu saja. Tak perlu nak esok hari ke, tunai ke apa. Yang tu adalah tambahan untuk menguatkan kita punya niat. Kita punya niat. Tak apalah, cerita pasal niat kan. Habis dah. Baik. Dan kita niat juga untuk tunggu solat Isyak. Siapa yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Masuk kita ke dalam bab hukum. Hari tu kita dah cerita hukum akal tu hukum 3 hukum tu dah habis dah kan. Hukum syar'i dah cerita, hukum adat dah cerita, dan hukum akal belum cerita lagi lah. Hukum adat tu dalam pengajian Salasilah Cinta hari tu dia menceritakan tentang khawariqul adat kan. Khawariqul adat, perkara yang mencari adat. Jadi itu termasuk dalam hukum adat tu lah. Adat, hukum adat ialah hukum yang berlaku secara berulang-ulang, yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi segala perkara-perkara saintifik, perkara yang melibatkan saintifik, sains yang melibatkan biologi ke, fizik ke, kimia ke, bila bubuh, macam saya baru-baru ni buat test water kit, nak tengok pH ayak, ayak yang bagus untuk ikan 7 bacaan dia 7. Kalau 8 tu okey sikit, 8 ke 7 okey. Dia kalau rendah, kalau belah terlampau rendah sangat tak bagus, terlampau tinggi sangat pun tak bagus. Sama ada dia terlalu alkali ataupun terlalu asid. Jadi macam mana dia pun ambil ayak daripada kolam ikan tu, dia titikkan dalam 3 titik ke? 3 titik. 1, 2, 3. Lepas tu tutup, goncang. Tengok dia jadi color apa. Kalau dia jadi color warna kuning-kuning tu, makna dia asid dia tinggi lah. Kalau dia jadi warna ungu yang pekat tu, maknanya alkali dia tinggi. Jadi dia duduk di tengah-tengah, warna dia tidak terlampau biru, tidak terlampau keoren-orenan, itu adalah berada di tengah-tengah. Itu pH dia 7. Makna kata ikan kalau masuk insya-Allah tak mati. Kerana dia berada pada keseimbangan di antara alkali dan asid. Kalau terlampau asid lagi dia keracunan, dia keasidan, acidity orang putih panggil. Terlebih alkali pun tak boleh juga. Sebab badan memerlukan asid juga jadi itu dinamakan hukum adat. Dia tak boleh bila saya drop, katalah saya ikut kan 3 titik, tiba-tiba dia jadi color pelangi tuan-tuan. Yang tu khawariqul adat kita panggil. Perkara yang mencari adat. Pelik kita test pH, tiba-tiba sepatutnya dia sama ada oren ke biru, lepas tu ke ungu kan. Tiba-tiba ada color lain pula.
main jadi color hitam ke, color ni ke, color tu ke, color yang tak ada dalam saintifik. Jadi itu dinamakan sebagai khawariqul adat. Kalau dia mengikut adat itu adalah hukum adat. Jadi macam hukum graviti macam saya bagi contoh selalu kan, bila kita lepas barang jatuh. Kalau kita lepas barang tiba-tiba dia terapung. Itu berlawanan dengan adat. Berlawanan dengan adat itu dinamakan khawariqul adat. Perkara yang mencari adat. Perkara mencari adat pertama sekali mukjizat. Iaitulah perkara yang mencari adat berlaku kepada para nabi sahaja, nabi dan rasul selepas dilantik. Sebelum dilantik tidak dinamakan mukjizat. Dinamakan sebagai irhas. Contohnya Nabi SAW mengucapkan subhanallah ketika baby baru lahir. Nabi SAW kita ni nanti masuk bulan Maulid nanti depa akan ceritalah Maulid Barzanji apa semua ni, ada kisah dia. Nabi SAW kita apabila dilahirkan dalam keadaan tidak menangis, dalam keadaan siap berkhatan dan badannya tidak ada setitik darah pun. Badan dia berminyak keluar daripada perut ibunya Aminah radhiyallahu anha dalam keadaan berminyak licinnya. Jadi mudah ibunya melahirkannya. Dah siap berkhatan dah, siap sunat dah. Dan bila keluar saja ke atas muka bumi, perkataan pertama yang disebut oleh Nabi ada dua riwayat. Yang pertama sebut subhanallah, yang kedua sebut alhamdulillah. Antara dua tu diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Itu irhas kita panggil, dia tak panggil mukjizat. Sebab belum dilantik menjadi Nabi. Ketika Nabi SAW umur 7 tahun, 8 tahun macam tu, bila ikut saja ibunya ataupun ikut Abdul Muttalib, Abu Talib pergi berdagang, ada awan meliputi Nabi. Dan ketika Nabi kecil juga, Nabi pernah dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibasuh alaqah, iaitu seketul daging yang ada di dalam dada, dibasuh dengan air zam-zam dan sebagainya, air daripada syurga apa semua, sehingga menjadi suci bersih hati Nabi SAW. Kemudian dijahit semula dan ditutupi dengan khatamun nubuwah. Itu adalah irhas. Sebelum kejadian pelantikan Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, karamah. Karamah berlaku perkara yang mencari adat kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Syarat dia soleh nah. Soleh ni bukan banyak ibadah. Banyak ibadah itu kita panggil abid. Abid itu ahli ibadah, yang banyak ibadahnya. Kita tak kata dia soleh nah. Tanda orang yang soleh itu bukan terletak pada banyak ibadahnya. Tanda seseorang yang soleh itu terletak pada kebersihan hatinya. Jadi orang yang soleh, pertama sekali akhlak dia memang paling cantik. Akhlak dia paling cantik. Tak mudah marah orang, suka memaafkan, suka bermudah-mudah. Orang suka mudahkan urusan orang. Orang nak buat apa-apa urusan dengan dia mudahkan. Orang buat sesuatu yang menzalimi, dia maafkan. Dia tak balas balik. Itu orang soleh. Itu orang soleh, orang yang mempunyai hati yang cemerlang seperti para nabi. Hati yang bersinar seperti para nabi. Jadi walaupun ibadahnya sikit, tapi hatinya suci, itu orang soleh. Tapi kalau hati dia busuk, ibadahnya banyak, kita tak panggil dia orang soleh. Kita panggil dia abid. Tapi kalau dia ibadah banyak dan hati dia bersih, kita panggil dia abid yang soleh. Ahli ibadah yang soleh. Macam para sahabat Nabi, tabi'in, mereka digelar golongan salaf. 3 generasi yang terawal tu dinamakan golongan salaf. Dan disebabkan mereka ini orang-orang yang soleh, orang yang takut pada Allah, maka digelar kepada mereka sebagai salaf as-soleh, salafus soleh. Kita sebut mereka ni salafus soleh. Jadi soleh ni ialah orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Jadi karamah ni berlaku kepada orang yang soleh, khususnya abid yang soleh. Dia banyak ibadah dia, bersih hatinya, baik muamalatnya, baik akhlaknya. Orang macam ni
biasanya mendapat karamah daripada Allah, dan mereka ini biasanya kita panggil sebagai aulia, wali-wali Allah. Jamaah wali Allah yang pertama ialah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi semuanya wali Allah. Kesemua mereka adalah wali Allah. Mereka itu adalah acuan Rasulullah. Mereka itu adalah murid para rasul, murid kepada Rasulullah sendiri. Jadi mereka beribadah seperti Nabi, berakhlak seperti Nabi, hatinya bersih seperti Nabi, faham agamanya seperti Nabi. Atas sebab itu Nabi SAW memberi mandat kepada umat Islam untuk mengikuti sahabat. Kamu ikutlah mana-mana sahabatku, kamu akan berjaya. Ikut yang mana-mana sahabatku, kamu akan berjaya. Nabi memberi mandat. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf para sahabat Nabi itu sebagai orang soleh dan orang yang diredai. Allah Ta'ala menggelarkan, memberi doa, memberi gelar kepada mereka radhiyallahu anhum. Ini dalam Quran sebut radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Ada beberapa ayat lagi yang lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirin, kan? Last sekali Allah Ta'ala kata apa? Radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha kepada mereka semua. Atas sebab itu, bila kita menyebut nama sahabat Nabi, disunatkan untuk mendoakan mereka dengan doa radhiyallahu anhu. Kerana Allah Ta'ala sendiri memberi gelar kepada mereka radhiyallahu anhu. Jadi dalam banyak-banyak rahmat Allah, rahim Allah, yang paling besar apa? Redha Allah. Sebab tu selain para sahabat, ulama-ulama, kan, imam-imam, kita tak sebut radhiyallahu anhu kepada mereka, kita sebut rahimahullah. Semoga Allah kesian dekat dia. Rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya. Merahmat, rahim maksud dia kesian, sayang. Moga Allah Ta'ala sayang dekat dia, moga Allah Ta'ala kesian dekat dia. Kenapa para sahabat kita tak kata moga Allah kesian dekat para sahabat? Allah dah kata aku redha dah kat depa. Jadi tak payah doa kesian dekat depa. Yang selain daripada sahabat ni kita kena doa semoga Allah kesian dekat dia. Dekat dunia dulu dia dah berusaha menjadi orang yang soleh, menjadi ulama, mengarang kitab, mengajarkan umat, mengeluarkan umat daripada kebatilan, daripada kejahilan, jadi tok guru sana, tok guru sini, tok syekh sana, tok syekh sini. Dan bila dia mati, kita doa moga Allah kesian dekat dia. Sebab kita tak tahu, dia tak dapat janji Allah. Walaupun di dunia sorban dia besar, orang panggil dia tok syekh, pengikut dia ramai, bila dia mati 10 juta semayang dia punya jenazah, tapi kita tak tahu adakah di sisi Allah dia itu bernilai ataupun tidak. Adakah Allah terima amalan dia ataupun tidak. Di dunia memang kita iktiraf dia tok guru, tapi masuk dalam kubur tak ada dah title tok guru, maulana, syekh, ustaz semua tak ada dah. Hanya ada kita dan amalan kita, hanya ada dia dan amalan dia. Disebabkan kita tak tahu, maka kita doa moga Allah kesian kat dia. Tapi para sahabat Nabi, Allah Ta'ala dah isytihar, aku redha pada mereka semua ni. Tak payah doa dah kesian tak kesian. Memang Allah Ta'ala memang dah kesian dah kat mereka. Allah Ta'ala memang sayang dah kat mereka. Itu beza tu. Jadi sahabat Nabi saja mendapat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu. Selain daripada itu semua rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Hanafi rahimahullah. Pasal mereka semua ni tabi'in dan tabi'in. Tidak mendapat janji daripada Allah Ta'ala. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, adalah sunat juga untuk mendoakan imam-imam besar dengan doa radhiyallahu anhu, kerana jelas penerimaan Allah kepada mereka. Penerimaan Allah kepada mereka jelas. Contohnya Imam Asy-Syafi'i. 4 mazhab itulah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Lepas tu kalau dari sudut tauhid, kita ada Imam Asy'ari dan juga kita ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Depa-depa ni semua sudah nampak jelas penerimaan Allah kepada mereka. Buktinya apa? Buktinya ajaran mereka menjadi ajaran utama dalam Islam yang diamalkan selama lebih 1000 tahun. Mazhab Syafi'i lebih 1000 tahun, mazhab Hanafi lebih 1000 tahun,
Maliki, Hambali, Asy'ari, Maturidi, lebih 1000 tahun sehingga ke hari ini. Kalau kita kata depa tu sesat, kalau kita kata depa ni belum tentu lagi Allah terima, mungkin depa ni ahli neraka, dia berlawanan dengan akal. Berlawanan dengan akal. Kalau depa tak ahli syurga, 1000 tahun punya umat Islam pun ahli neraka juga. Semua kita pun jadi ahli neraka juga sebab kita ikut mazhab Syafi'i. Faham tak tu? Habis tu siapa nak masuk syurga? Kosong syurga, penuh orang kat neraka ya penuh. 1400 tahun punya umat tu semua masuk neraka. Sebab apa? Imam dia semua ahli neraka. Imam Syafi'i ahli neraka, Imam Hanafi ahli neraka, semua ahli neraka. Jadi disebabkan jelas penerimaan Allah menunjukkan majoriti umat mengikuti mereka, Imam Nawawi kata tidak ada salahnya untuk kita juga mendoakan mereka setaraf dengan para sahabat dengan doa radhiyallahu anhum. Jadi jangan kita marah orang kata mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tak boleh. Radhiyallahu anhu untuk sahabat saja. Itu orang tu ilmunya masih cetek. Ilmunya masih cetek. Memang benar dalam Al-Quran hanya mendoakan para sahabat. Tetapi kalau kita tengok Imam Nawawi tengok apa hujah dia. Hujah dia kena. Macam dia kata kalau Imam Syafi'i itu tak diredai oleh Allah Ta'ala, macam mana dia boleh ada pengikut daripada dulu sampai sekarang 1000 tahun? Lah ni famous apa? Instagram, Facebook, follower berapa juta paling banyak? Ada sampai 1 bilion kah? Satu public figure, artis Korea ke apa pengikut dia 1 bilion? Tak ada. Ada pun 20 juta, 30 juta. 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion tak ada. Tapi follower Imam Asy-Syafi'i, umat Islam yang ada sekarang pun 2 bilion. Tak campur lagi yang generasi sebelum tu. Selama 14 abad kan, 1400 tahun. 1300 lah. Sebab 1200 sebab mazhab Syafi'i 200 lebih hijrah. Berapa bilion tu pengikut tu. Kalau dia buka Instagram tu, tak cukup kosong nak letak. Kan? Jadi itu tanda penerimaan Allah padanya. Maka boleh untuk kita turut mendoakan radhiyallahu anhu kepadanya. Baik, selesai. Tadi karomah. Lepas tu ma'unah. Ma'unah ni adalah pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam. Tak disyaratkan soleh. Orang Islam biasa-biasa pun boleh menerima bantuan daripada Allah Ta'ala. Ma'unah itu bantuan daripada Allah. Benda tu berlawanan dengan adat ni, tapi diberi kepada orang-orang Muslim. Contohnya di pedok perang di Palestin, di Iraq kan, perang dengan mereka, perang dengan Israel. Lepas tu tiba-tiba kita duk dengar macam-macam laporan. Pasal saya dulu rajin sembang dengan kawan-kawan Palestin. Saya duduk di Jordan sana. Mereka duk cerita pengalaman-pengalaman perang apa semua kan. Baling batu, ada budak baling batu dekat kereta perisai Israel, terbalik kereta tu. Kereta tu terbalik, dia baling batu lah. Atau dia pun cukup takut. Baling batu. Padahal budak tu siapa? Budak tu wali kan? Bukan wali apa pun. Dia serupa macam kita, duk main macam kita kak. Depa pun main PUBG juga. Sama macam budak-budak kita. Tapi depa tu mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Itu dinamakan ma'unah. Pertolongan Allah kepada orang Islam atas tujuan sesuatu lah. Mungkin mereka itu orang yang ikhlas nak mempertahankan Palestin, tanah suci umat Islam yang ketiga. Selepas Makkah dan Madinah, Palestin tanah suci umat Islam yang ketiga. Niat nak mempertahankan. Jadi tak disyaratkan soleh untuk mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala. Sama macam di tanah Melayu sendiri, ketika peperangan dengan komunis apa semua dulu, muncul jemaah-jemaah silat, jemaah selempang merah apa semua. Depa tu orang kampung biasa saja. Orang kampung biasa, cucuk tanam, buat kebun, buat bendang. Tapi berlaku perkara luar biasa kepada mereka, dan itu tidak dinamakan karamah. Pasal mereka ni bukan wali-wali Allah. Berlaku ma'unah kerana mereka mempertahankan negara Islam. Kalau dapat kat komunis, habis Islam diratakan. Masjid semua kena tutup, Quran kena bakar.
dan sebagainya, maka niat mereka untuk membantu agama Allah, Allah Ta'ala mudahkan dan beri maunah kepada mereka. Bang dulu kan? Bang. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watan ma'asah mati sayyidina Muhammad rasul. Baik, tadi maunah kan. Jadi maunah kita boleh doa pada Allah lah. Contohlah kalau tiba-tiba lah negara kita kena serang ke dengan orang kafir, dengan China ke, depa duk keliling kita punya semenanjung ni lah ni kan, dengan depa punya kapal perang tu. Kapal perang Amerika pun duk ada dekat mana tu? Laut Cina Selatan tu kan, dekat bahagian Spratly Island tu, Filipin. Bila-bila masa boleh tercetusnya perang. Dan kalau depa masuk negara kita, menyerang negara kita, dan kita ni biasa-biasa saja, semayang 5 waktu alhamdulillah cukup, tapi nak kata soleh tak soleh. Jadi kita nak minta tolong daripada Allah itu, kita boleh memohon maunah daripada Allah Ta'ala. Amalkan zikir-zikir tertentu. Dia ada zikir-zikir memohon munjiat, pertolongan dan sebagainya. Dulu ulama-ulama dulu kaya dengan ilmu-ilmu yang macam ni. Mereka namakan ia sebagai ilmu hikmat. Ilmu hikmat. Mana-mana pondok mesti ada. Dia akan ijazahkan kepada anak-anak murid dia. Anak-anak murid dia bila masuk ke dalam masyarakat akan ijazahkan pula kepada masyarakat untuk amalkan selalu. Kan? Ilmu pemagar, ilmu untuk pagar diri, ilmu macam-macam ilmu lah. Tapi tu sekarang ni sudah semakin pupus. Kecuali orang yang betul-betul mencari guru-guru tua yang masih ada, dia akan dapatlah ilmu pagar, ilmu apa tu? Ilmu lautan. Dia panggil apa tu? Pagar lautan ke apa?
bila orang masuk dalam, kalau pencuri masuk dalam rumah kita, dia tak boleh keluar. Dia akan berenang dalam rumah kita, serupa macam duduk di tengah-tengah laut. Ilmu tu warisan tok guru pondok kita, tok guru pondok kita, sampai ke Tok Kenali sana tu, Tok Kenali wali Allah tu. Di Malaysia ni terkenal dengan 7 wali Allah, salah satunya Tok Kenali lah. Ada kitab pusaka Tok Kenali, ada Tok Janggut kan. Tok tu semua tu wali-wali Allah belaka. Mereka ada mengijazahkan amalan-amalan seperti itu, dan amalan seperti itu bukan ajaran Rasulullah ya. Itu bukan daripada hadis ke apa dak, itu dinamakan sebagai amalan mujarabat. Amalan mujarabat ni ialah amalan yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, lalu mereka mengeksperimenkan amalan tersebut, dan amalan tersebut menjadi, maka ditulis dalam kitab mereka, sekian-sekian amalan itu kalau dibuat jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, mengikut pengalaman, tajribah. Tajribah tu maksud dia pengalaman. Sama saja konsep dia dengan doktor-doktor ataupun ahli farmasi yang membuat kajian terhadap sesuatu ubat. Dia ada try and error. Dia akan try dekat tikus lulus, try dekat monyet lulus, try dekat manusia, tak lulus, okey tak boleh, cari pula ubat lain, try dulu dekat tikus, okey, try dekat monyet, okey, lepas tu try dekat manusia, okey, lepas tu baru try dekat manusia yang kedua, okey, try manusia ketiga. Dia ada phase 1, phase 2, phase 3. Itu mujarabat. Itu adalah mujarabat. Kita makan Panadol, paracetamol, apa semua itu semua adalah hasil mujarabat, hasil eksperimen. Begitu juga ada mujarabat di dalam amalan-amalan. Bila kita amal zikir Allah sebanyak 70,000 kali, apa jadi? Jadi ada ulama dia try jadi sesuatu kan, dia rekod kan pengalaman dia. Jadi sebab tu akan ada yang kita nampak macam begitu yakin. Ulama ni, ulama bukan orang biasa. Ulama tulis siapa membaca contohnya Ar-Razzaq kan sebanyak 10,000 kali, akan dilimpahkan kurniaan rezeki yang banyak pada hari itu, contohlah. Orang yang tak ada ilmu dia tengok apa benda ni hadis mana dia ambil ni, tak ada apa kan. Pasal apa? Dia sempit, pemikiran dia sempit. Sedangkan itu adalah amalan mujarabat yang tidak disabitkan kepada Rasulullah, maka ia diharuskan. Kerana pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sendiri. Para sahabat Nabi sendiri pun melakukan mujarabat. Mereka tes amalan-amalan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan benda itu memberi manfaat kepada mereka. Contohnya, Nabi SAW pernah semayang berjemaah jadi imam. Nabi SAW rukuk, Allahu Akbar, lepas tu bangun, Sami Allahu liman hamidah, baca apa? Rabbana lakal hamd. Itu saja kan? Itu yang Nabi ajak, itu yang dalam hadis. Tapi ada satu orang sahabat ni, dia tambah, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Dia tambah. Lepas tu Nabi pun semayang macam biasa, dah habis bagi salam, Nabi tanya siapa yang tambah tadi tu? Siapa yang lepas rukuk, lepas Rabbana lakal hamdu tu pergi tambah doa panjang-panjang, siapa dia? Takut sahabat tu, ingat apa, kena marah ke buat bid'ah apa, Nabi tak bisa ajak ni kan. Takut. Dia pun takut-takut mengakulah, saya Nabi SAW ingatkan nak marah, rupanya Nabi puji. Disebabkan bacaan kamu tadi, malaikat tu dia daripada langit turun ke bawah ni, sebab nak mengira begitu banyaknya pahala dan rahmat dan sakinah dan segala fadilat-fadilat yang besar-besar turun daripada langit, mencurah-curah penuh dekat dalam masjid tu. Malaikat turun nak kira sebab nak masukkan ke dalam buku amalan sahabat tersebut. Jadi sibuk, kecoh habis semayang hari tu. Nabi nak abang tu saja, sebab Nabi boleh nampak, orang ni tak nampak. Nah, sahabat tadi tu Nabi ajak lah, tak ajak. Habis tu pandai-pandai dia tes.
selagi ianya tidak berlawanan dengan syariat. Dia tidak menyatakan perkataan-perkataan yang di luar syariat. Sama juga macam Bilal bin Rabah, Imam Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj baru je lepas itu nah. Nabi menziarahi syurga dan mendengar tapak kaki Bilal. Bilal duk ada di bumi ni, duk ada di Madinah. Ada di Mekah. Masa tu Mekah kan, belum hijrah lagi. Tapi dengar tapak kaki Bilal. Maka Nabi pun tanya pada Bilal, lepas Nabi dah turun ke bumi, tanya pada Bilal, apa amalan kamu ni sampai aku dengar tapak kaki kamu di dalam syurga? Nabi tanya, sebab Bilal tentu melakukan satu amalan yang Nabi tidak ajar. Sebab tu Nabi tanya. Kalau benda tu Nabi ajar, semua orang buat, Nabi akan dengar semua tapak kaki dalam syurga. Tapi Bilal seorang saja Nabi dengar tapak kaki dia dalam syurga, makna kata dia ada buat satu amalan yang aku tak ajar. Nabi tanya, Nabi soal siasat, hang buat apa? Adakah amalan tambahan apa hang buat ni? Dia kata fikir-fikir tak ada apa, semua sama je macam orang lain. Tapi ada satu amalan yang Nabi tak ajar, dia test saja. Dia pergi buat. Iaitulah setiap kali dia habis ambil air sembahyang, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dinamakan solat itu sebagai solat sunat tahiyatul wudu. Dan kalau ikut kita ni dengan pemikiran kita yang cetek dan sempit ni, kalau Bilal tu ada di zaman kita, kita tuduh dia ahli bid'ah dah. Bid'ah ni, masuk neraka lah hang. Tapi tak. Ya? Tu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Bila kita baca satu hadis, kita mudah menghukum orang. Bila kita baca 2 hadis, kita akan malu untuk menghukum orang. Bila kita baca 3 hadis, kita akan mula sengak. Baca 4 hadis, kita duduk diam, tak kata apa. Memang semakin menunduk kita, semakin tawaduk kita, ya? Dengan luasnya ilmu Allah Ta'ala, dia akan bunyi sangat kuat apabila kosong. Tu orang duk kata tin kosong kan. Sebab tin macam tin Milo tu, bila dia kosong, kita bubuh batu kecil dalam tu, kita goncang, tong tang bunyi punya lah kuat. Tapi kalau kita isi Milo penuh-penuh dalam tu, kan, kita isi Milo penuh-penuh dalam tu, kita goncang, dia tak bunyi apa, guduk macam tu je. Dia bunyi penuh. Macam tu juga dalam manusia. Bila dia belajar sikit, dia akan kata ulama ni sesat, ulama tu sesat, ulama sesat ni. Imam Syafi'i sesat, Imam Ghazali sesat, pasal ilmu dia sikit. Tak sampai dia kepada pemahaman seperti Imam Asy-Syafi'i. Saya biasa dengar satu ceramah satu orang ustaz yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Dan dalam ceramah tu dia kata apa? Orang tanya dia, sentuh lelaki perempuan ni, lelaki bini ni, adakah membatalkan wudu? Dia kata tidak. Jadi orang tu kata, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Oh, dia kata apa? Masa tu Imam Syafi'i, zaman Imam Syafi'i, ilmu belum tersebar. Hadis yang saya nak bawakan ni belum sampai kepada Imam Syafi'i, dia kata. Dia pun bacakan hadis Nabi SAW, ketika Nabi solat dalam rumah, Nabi mengalihkan kaki Aisyah. Sebab sempit rumah Nabi kan. Nabi semayang, Nabi alihkan kaki Aisyah. Tengok tu, sentuh. Boleh je terus semayang. Sentuh kaki bini, terus semayang. Tuan-tuan pun bisa dengar kan kisah ni kan. Bisa dengar. Boleh je. Tak ada pun Nabi berhentikan solat, pergi ambil wuduk balik, lepas tu solat balik. Makna kata tak batal. Lepas tu hadis yang kedua, ada satu hadis tu dalam kitab Bulughul Maram, ada kitab Bulughul Maram, hadis tu diriwayatkan oleh Hakim, oleh Ahmad, ya, Musnad Ahmad. Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa?
anna Rasulullah SAW qabbala ba'da nisaihi wa kharaja ila salati wa lam yatawadda. Nabi SAW ni, Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, Nabi SAW pernah mencium isterinya, kemudian terus keluar pergi ke masjid dan solat tanpa memperbaharui wudu. Jadi Nabi ambil wudu, lepas tu macam biasalah, isteri hantarlah suami dekat pintu sebab suami nak pergi masjid. Isteri yang baik, dia akan hantar sampai ke pintu. Abang nak pergi masjid, nak pergi surau, pergilah, salam kan. Dia beri ciuman kepada isterinya. Dan teruslah Nabi pergi ke masjid dan Nabi solat, walam yatawadda, dan Nabi tidak lagi berwudu. Wih, kita pun jadi goyang. Wih, kita ni selama ni duk ikut mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i kata sentuh laki bini batal sembahyang, jenuh bersilat kita dengan bini kita. Ada yang sembahyang, oi bersilat kita. Rupa-rupanya dalam hadis tak batal pun. Imam Syafi'i sesat. Mula kan pasal nak kata bodoh lagi, kasar sangat. Jahil entah. Jahil. Sebab apa? Isu tu adalah isu yang khilaf yang begitu besar. Bukan di zaman Imam Syafi'i, tapi di zaman sahabat Nabi lagi. Di kalangan sahabat Nabi sudah ada dua pendapat. Satu kata batal, satu kata tak batal. Yang kata batal menjadi beberapa mazhab. Mazhab Syafi'i salah satu daripadanya. Yang kata tak batal menjadi beberapa mazhab. Dan Hanafi, Maliki, Hambali adalah tiga mazhab daripadanya. Habis tu hadis tadi tu jelas-jelas pun kan. Yang pertama sekali, hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad tadi itu dan diriwayatkan oleh Hakim itu, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Dia menyatakan hadis itu da'afahu al-Bukhari. Hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tidak boleh digunakan untuk perkara hukum hakam menurut usul fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mempunyai tertib mengambil dalil. Bukan semua hadis dia ambil jadi dalil. Hadis dia pecah kepada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Sahih dan hasan keduanya diterima untuk perkara hukum hakam. Sah, batal, haram, halal, harus, sunat menggunakan sahih dan hasan sahaja. Hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk perkara hukum hakam. Jadi walaupun hadis tadi itu memang benar diriwayatkan di dalam kitab-kitab ulama, tetapi hadis itu lemah. Dilemahkan oleh Imam Bukhari. Dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah ketua kepada para muhaddis dalam bidang hadis. Paling hebat sekali lah. Jadi hadis itu dhaif. Bila hadis itu dhaif, tidak diguna pakai oleh mazhab Asy-Syafi'i. Hak tu cerita dia. Sebab dia nak ikut tertib tu, tertib dalam usul fiqh. Okey, habis tu hadis yang dia alihkan kaki Aisyah tadi tu, hak tu nak pusing kot mana pula, sebab hadis itu sahih nah. Hadis itu sahih, semua kata sahih. Tak ada yang kata dhaif. Baik, hadis itu pula dia pecah kepada dua. Dalil itu, kekuatan dalil itu terpecah kepada dua. Satu dinamakan dalil qat'i. Satu lagi dinamakan dalil zanni. Qat'i dengan zanni. Qaf, ta, ain, ya. Qat'i. Satu lagi zanni. Dhat, huruf dhat. Dhat, nun, ya. Zanni. Dalil yang qat'i ialah dalil yang
lengkap lafaznya dan tidak boleh ditakwil ataupun dilarikan maknanya. Contoh dalil qat'i ialah puasa fardu di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau menurut dalam hadis, puasa fardu itu ialah puasa di bulan Ramadan. Jadi kita tak boleh nak ubah puasa fardu itu pada bulan Syaban. Boring lah, asyik bulan Ramadan je puasa fardu, kita tukar pergi bulan Syaban pula lah, fardu Syaban pula. Tak boleh. Kerana sudah jelas dengan lafaz yang jelas, tanpa kinayah, tanpa kiasan, muhkamat, jelas bahawa fardu puasa itu pada bulan Ramadan. Maka itu dinamakan sebagai dalil qat'i. Maka haram untuk khilaf di dalam masalah dalil qat'i. Tidak ada pendapat, oh mazhab Syafi'i kata puasa fardu itu bulan Ramadan, mazhab Hanafi kata puasa fardu itu bulan Syaban. Tak ada lah, tak ada. Tak ada. Perkara qat'i dilarang untuk khilaf, dilarang untuk berbeza pendapat. Dia mesti sepakat. Okey, contoh perkara qat'i apa? Ambil wuduk sebelum solat. Qat'i. Jadi ada orang mazhab yang kata wuduk tu sunat je. Tak ada. Semua mazhab, semua ulama, semua sahabat, seluruh umat Islam sepakat wajib ambil wuduk dulu baru boleh solat. Jadi itu perkara qat'i. Semayang 5 waktu. Ada orang mazhab kata semayang ni 4 waktu saja. Tak ada. 6 waktu. Tak ada. 5 saja. Kerana itu adalah perkara yang qat'i. Qat'i itu maksud dia qata', maksud dia putus, telah diputuskan. Tidak ada lagi further explanation ke, further discussion ke, tak ada. Tidak ada lagi perbincangan selanjutnya, kita akan bincang lagi ya. Kita akan tunggu mesyuarat akan datang, kita akan bincang lagi tengok boleh pusing lagi tak? Tak ada dah. No more further explanation, no more further discussion. Tak ada. Tak ada lagi dah. Dia sudah diputuskan. Sebab itu menggunakan perkataan qat'i. Qat'i itu maksud dia potong. Qata' itu maksud dia potong. Sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Menutup aurat itu perkara qat'i. Menutup aurat itu perkara qat'i. Ada ke mazhab yang kata sunat ya tutup aurat ni? Tak ada. Sebab itu ayat Quran. Itu dalam hadis, menutup aurat itu wajib. Faham kan? Qat'i itu kan? Tak boleh khilaf kan? Tidak ada khilaf. Semua 4 mazhab, semua sahabat, semua ulama sepakat dalam perkara-perkara qat'i. Jadi kalau benda tu tidak ada khilaf, maka itu adalah qat'i. Macam mana nak tahu? Kalau tak ada khilaf, qat'i. Macam mana nak tahu ada khilaf tak tahu? Itu kena mengaji. Kena mengaji kitab-kitab besar-besar baru tahu ada khilaf tak ada khilaf. Waktu solat semua orang tahu. Mana ada khilaf? Kan? Solat 5 waktu tu ada khilaf tak? Ada ke yang kata 4 waktu saja? Ada yang kata 6 waktu? Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Itu qat'i. Okey, kategori yang kedua dinamakan sebagai dalil zanni. Dalil zanni ialah dalil yang tidak jelas. Zon tu maksud dia samar. Dalilnya ada, hadisnya ada, ayat Qurannya ada, tetapi tidak dinyatakan secara detail, secara terperinci, secara mu'tamad, sehingga membuka ruang pendapat yang banyak. Contohnya ayat Quran, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa waktu suci untuk perempuan ni bukan apa tu? Iddah selepas diceraikan dalam Al-Quran menggunakan perkataan thalathata quru. Thalathata quru. Thalatha tu 3, quru tu maksud dia waktu. Jadi tempoh iddah bagi seorang wanita ialah 3 waktu.
Tuan-tuan faham tak 3 waktu tu apa? 3 jam ke? 3 bulan ke? 3 tahun ke? Sebab Allah menggunakan perkataan quru. Quru tu maksud dia tempoh, period of time. Jadi lafaz dia begitu umum. Faham tak ni? Lafaz dia begitu umum. Jadi pakak-pakak khilaf lah. Oi, apa yang dimaksudkan dengan quru? 3 jam ke? 3 minggu ke? 3 hari ke? 3 bulan ke? 3 tahun ke? 30 tahun ke? 3000 tahun ke? Apa yang dimaknakan dengan quru? Akhirnya mereka buang semua kemungkinan, hanya berbaki 2 kemungkinan saja. Sama ada 3 recycle of menstruation, ataupun 3 kali haid, ataupun 3 kali suci. Tuan faham tak? Orang perempuan dia haid, lepas tu dia suci, lepas tu dia haid, lepas tu dia suci, lepas tu dia haid. Sama ada 3 kali bertemu suci ataupun 3 kali bertemu haid. Faham tak? Jadi benda tu jadi khilaf kan? Jadi khilaf besar sehingga pecah mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci waktu iddah bagi orang perempuan, 3 kali suci. Manakala mazhab Hanafi mengatakan 3 kali haid, 3 kali period. Dan masalah itu tak selesai sampai ke hari ini. Kerana Allah sendiri menggunakan lafaz-lafaz yang umum. Jadi ulama bagi tahu Allah memang sengaja nak luaskan fiqh itu sendiri. Nak luaskan perbincangan hukum hakam itu sendiri. Dalam erti kata lain, segala khilaf dalam agama yang berlaku dalam bab hukum hakam itu semua adalah rahmat Allah. Habis dengar tak khilaf itu rahmat? Itu hadis tu. Nabi SAW beritahu khilaf itu rahmat. Kita tak faham khilaf itu rahmat apa. Allah yang sengaja menggunakan lafaz-lafaz umum supaya kamu berkhilaf. Bila kamu berkhilaf, barulah nampak Islam ni luas. Barulah nampak Islam ni luas. Contoh macam isu makanan. Mazhab Hanafi, mereka tidak menghalalkan makanan laut kecuali as-samak, iaitu ikan. Manakala mazhab Al-Syafi'i menghalalkan makanan laut semuanya sekali, kecuali dia ada kecuali dia kan, binatang yang hidup 2 alam, binatang yang berbisa, binatang yang beracun kan, yang tu tak dibenarkan. Jadi kalau macam anjing laut tak boleh makan lah. Tapi selain daripada tu semua boleh makan. Ketam, siput sedut, siput lala, kerang, semua boleh makan. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi tidak boleh. Mereka tak boleh makan ketam, mereka tak boleh makan kerang. Bulan puasa mereka tak ada kerang rebus. Bulan puasa kita ada. Kalau kita pergi ke India, Pakistan, mereka di sana mazhab Hanafi tak ada kerang rebus. Dan mereka pun tak suka. Sebab mereka ni adalah satu bangsa pemakan daging. Mereka cukup gemar dengan daging. Jadi Allah banyakkan daging di tempat mereka. Mereka punya kambing biri-biri, ternakan mereka gemuk-gemuk, besar-besar. Tahun 2009 saya biasa pergi ikut jemaah tabligh 40 hari ke India. Kami masuk ke kampung-kampung India, jumpa mereka punya ternakan-ternakan. Punyalah besar tuan-tuan. Saya tak biasa tengok besar macam tu. Macam rebau mereka tu dia, nala punya besar. Mai balik ke Malaysia, lembu kurus-kurus ya semua. Halus-halus ya. Waktu bila tengok tu? Waktu korban dia tarik, seorang pun boleh tarik. Lembu kurus ya. Dengan kotak dia, dengan penuh selut sana sini kan. Tapi di India tu punyalah besar. Sampai 10 orang, kadang 15 orang tarik pun tak elak tu. Jadi di sana Allah kayakan dengan daging. Di tempat kita, daging tak berapa nak ada. Sebab itulah kita makan daging beku. Faham kan? Kita makan daging beku. Daging fresh kita mahal, pasal daging tak banyak. Apa hikmah dia? Hikmah dia, di sinilah mazhab Syafi'i, maka kita ada, dia panggil apa, diversity kan. Kita ada keluasan dalam memilih makanan. Tak dapat daging tak apa, kita makan udang.
Tak dapat udang, kita makan kerang. Tak dapat kerang, kita makan siput lala. Jadi tak ada isu pun kita tak makan daging. Okey lah kan? Boleh makan char kway teow ada udang, ada kerang. Okey dah. Sebab kita di tempat kita daging tak banyak. Dan kita pula mazhab Syafi'i boleh makan makanan laut. Di tempat sana pula depa banyak daging. Jadi depa tak makan makanan laut pun tak apa. Maka depa tak ada rasa rugi. Ui, tempat kami tak ada kerang rebui, tak ada rasa apa pun. Itulah hikmah dia. Sebab manusia ni duduk di tempat yang berbeza, iklim yang berbeza, budaya dan adat yang berbeza. Jadi bila ada keluasan fiqh, maka ia sesuai diamalkan di setiap tempat. Maka pemilihan tanah Melayu untuk memilih mazhab Syafi'i adalah tepat. Kerana kena dengan kita punya adat, kita punya budaya dan pemakanan kita. Manakala tempat lain yang memilih mazhab Hanafi tepat dengan tempat mereka. Itu keluasan, itu rahmat. Okey. Berbalik kepada qat'i dengan zanni tadi. Zanni tu disebabkan Allah menggunakan lafaz yang umum-umum, maka di situlah pecahnya mazhab. Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, falyatawadda, maka berwuduklah. Faham ni? Kita faham apa? Saya faham kalau menyentuh kemaluan itu termasuk perkara membatalkan wuduk, seperti yang diajarkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mesti tuan-tuan pun fikir macam tu juga, kan? Siapa yang sentuh kemaluannya, berwuduklah. Kita akan faham apa? Kita akan faham makna kata kalau sentuh kemaluan, batal lah yang semayang kita, kena pergi semayang baru lah. Betul ya? Dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dalam mazhab dia, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau dia nak garu masuk ke dalam seluar sekalipun sambil semayang, tidak membatalkan sembahyangnya, tidak membatalkan wuduknya. Oi, mereka ni jahil, tak baca hadis. Mereka baca, tapi mereka faham kod lain, kerana ianya adalah dalil zanni. Kenapa dia dalil zanni? Sebab dalam tu Nabi tak habaq detail. Nabi tidak habaq secara khusus kenapa kena berwuduk. Nabi cuma bagi tahu secara umum, siapa sentuh kemaluan, berwuduklah. Nabi tak kata siapa sentuh kemaluan wuduknya batal dan hendaklah berwuduk semula. Yang itu baru dia jadi qat'i. Faham tak? Kerana ada lafaz batal di situ, tapi Nabi tak sebut pun. Nabi sebut umum ya. Siapa sentuh kemaluan, berwuduklah. Jadi khilaf dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi khilaf, berwuduklah, falyatawadda. Itu perintah, dia dipanggil fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Perintah di situ adakah perintah wajib ataupun perintah sunat? Mazhab Syafi'i memilih perintah wajib. Maka dia pun masukkan dalam kitab fiqh dia, siapa sentuh kemaluannya termasuk perkara yang membatalkan wuduk dan perlu berwuduk semula. Kerana berwuduklah, perintah di situ ialah perintah wujub ataupun wajib. Mazhab Hanafi pula, falyatawadda, berwuduklah, dia mengambil makna sunat. Dia mengambil makna sunat. Jadi siapa yang menyentuh kemaluannya, sunat untuk berwuduk semula. Dia faham hadis tu macam tu. Betul tak kat dia? Betul. Betul tak kat mazhab Syafi'i? Betul. Kerana dalil itu sendiri adalah dalil zanni. Baik, lambat dah ni. Saya nak perhabis buang. Balik kepada hadis yang Nabi pegang kaki Aisyah tadi tu. Itu qat'i ke zanni? Selepas saya sudah menjelaskan. Itu qat'i ke zanni? Siapa kata qat'i? Tak wani katakan. Siapa kata zanni? Pasal apa zanni? Adalah 2-3 orang. Hak lain semua tak tahu lah maksudnya. Tak wani jawab. Pasal apa zanni? Kerana dalam hadis tersebut Nabi SAW mengalihkan kaki Aisyah, hanya menyebut mengalihkan kaki saja,
tidak secara detail menyatakan ianya berlapik ataupun tidak. Sebab kalau berlapik, apa masalahnya kita alihkan kaki bini kita dalam keadaan berlapik? Batal wuduk ke? Tak batal. Faham tak? Bila mengalihkan kaki, kena kulit ke tak kena? Dalam hadis tak abang. Dalam hadis cuma bagi tahu Nabi bila Nabi nak sujud, Nabi alihkan kaki Aisyah kerana rumah Nabi itu kecil. Tak abang pun bersentuhan kulit, tak abang pun berlapik ataupun tidak. Maka di situlah ulama pecah dua pendapat. Mazhab Hanafi kata tidak berlapik. Mazhab Syafi'i kata berlapik. Betul tak dekat mazhab Syafi'i? Betul. Betul tak kat mazhab Hanafi? Betul. Kenapa dua-dua betul? Sebab hadis itu sendiri adalah dalil zanni. Daripada situlah pecah dua mazhab. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak tahu hadis, sebab tu dia memfatwakan sentuh laki bini batal sembahyang. Kita tak boleh kata mazhab Hanafi tak reti hadis, kan, benda tu berlapik, dia kata tak berlapik. Tak boleh lah kata begitu. Tu saya kata, siapa yang kata mazhab Syafi'i salah, mazhab Hanafi saja betul, ataupun siapa yang kata mazhab Hanafi salah, mazhab Syafi'i saja yang betul, itu namanya jahil. Kalau sebut bodoh tu orang marah kan. Jahil lah. Jadi kita raikan khilaf tu. Dan saya dengar ustaz tu dia ceramah ada dalam YouTube. Dia kata apa? Dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Sebab itulah dia fatwakan kata sentuh laki bini batal ayat sembahyang. Dia tak baca hadis Nabi alihkan kaki. Dia tak baca hadis Nabi mencium isterinya sebelum pergi ke masjid. Kita dengar tu. Jadi tak seronok lah. Betul ke dia ni ustaz? Kan? Dia tak mengaji ke? Kalau dia mengaji hadis, tentu dia tahu. Tak payah mengaji hadis lah, dia mengaji Madkhal ila Tashri'. Kitab paling asas sekali tahun 1 kalau dia ambil degree syariah lah. Tahun 1 tu mengaji kitab Madkhal Tashri' tu menceritakan siapa Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i digelar sebagai Nasirul Sunnah. Pembela, pembantu sunnah ataupun hadis. Bermakna Imam Syafi'i punya ilmu hadis begitu hebat. Takkanlah hadis yang macam tu dia tak jumpa dan dia tak faham. Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, pernah ditanya oleh satu orang. Dia tanya, kalau nak buka mazhab sendiri, cukup tak kalau saya hafal 100,000 hadis? Imam Ahmad bin Hanbal kata, mustahil. Mustahil kan? Kita baru baca hadis 40 ya. Dah kita kata Imam Syafi'i sesat. Kita baru khatam Riyadhus Shalihin ya. Kita kata Imam Syafi'i sesat. Imam Ahmad bin Hanbal pula kata, nak jadi imam mazhab 100,000 hadis hang apa? Mustahil. Dia up lagi, kalau 200,000 boleh tak? 200,000 pun mustahil. Dia kata 300,000 boleh tak? Imam Ahmad bin Hanbal kata 300,000 itu adalah kadar yang paling minimum sekali. Itu paling rendah sekali untuk dia membuat mazhab dia sendiri. Imam Syafi'i itu imam mazhab, Imam Malik imam mazhab, Imam Hanafi imam mazhab. Dia punya ilmu hadis tu ratus-ratus ribu. Jadi adalah satu pemikiran yang dangkal dan cetek dan jahil apabila kita mempelajari satu dua hadis dan kita menghukum ulama-ulama yang terdahulu. Termasuk tanda-tanda kiamat ialah generasi akhir zaman mencela generasi yang pertama. Jadi ada dua golongan yang muncul di dalam masyarakat kita yang merosakkan pemikiran masyarakat kita. Yang pertama sekali, fahaman Syiah. Mereka mencela generasi pertama, iaitu para sahabat Nabi. Dia kata para sahabat Nabi ni kafir, munafik dan sebagainya. Golongan kedua ni, golongan yang orang duk kata Wahabi tu. Depa ini ialah golongan yang nak kembali kepada Quran dan hadis sehingga mencela ulama-ulama terdahulu. Kononnya ulama terdahulu tak baca hadis dan sebagainya. Jadi mereka mencela ulama-ulama terdahulu. Oh, Imam Syafi'i tak reti, Imam Ghazali tak reti, imam tu tak reti, depa saja yang reti. Kononnya imam-imam sebelum ni tidak mengikut Quran dan sunnah. Jadi kita tak mau pendapat ulama, saya nak hadis saja. Hang bagi pendapat ulama, aku tolak. Macam tu.
Jadi dua golongan ni masuk dalam masyarakat kita dan merosakkan pemikiran orang ramai. Jadi tuan-tuan, kalau jumpa orang-orang yang berfahaman macam ni, tuan-tuan tinggalkan. Di Facebook ke, di mana-mana ke, jangan berdebat, jangan bergaduh, jangan cakap apa, Tok Guru saya cakap macam ni, Tok Guru. Tak. Buat tak tahu, tinggalkan.